A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada pagi ini kita dapat bersama-sama lagi dalam sesi insya-Allah membaca ataupun kita akan bincangkan sedikit tafsir secara ringkas pada setiap daripada muka surat Al-Quran. InsyaAllah pada pagi ini kita akan bersama-sama pada muka surat 454, insyaAllah 454 daripada Al-Quran. Dan yang pertama sekali saya minta maaf kerana terlambat sikit beberapa minit tadi kerana ada masalah teknikal. InsyaAllah pada hari ini kita akan membaca surah Sad pada muka surat yang kedua daripada surah Sad. Dan perbicaraan kita insya-Allah pada hari ini ialah daripada ayat yang ke-17 sehingga ayat yang ke-26 daripada ayat 17 sehingga ayat 26 daripada surah Sad pada muka surat 454. Insya-Allah moga-moga hari ini ceria semua. Hari Sabtu, minta maaf, hari Isnin, kita hari ini ialah berapa ya? 5 hari bulan Oktober, insya-Allah. Pada hari ini kita akan membaca secara ringkasnya ialah kisah tentang Nabi Daud alaihi salam. Penceritaan Allah Taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada kita semua tentang satu kisah, iaitu kisah yang berlaku kepada Nabi Daud. Jadi banyak kisah Nabi Daud ni di dalam Al-Quran. Sebelum daripada ni pun kita telah mendengar sedikit tentang kisah Nabi Daud ni, tetapi dalam bentuk dan juga dalam cerita yang berlainan lah. Pada kali ini, pada muka surat ini, kita akan dapati bahawa penceritaan tentang kisah Nabi Daud ini ialah banyaknya tentang awab. Awab ni ertinya ialah daripada mubalarah. Mubalarah ni ialah satu kata-kata yang kita kata exaggerate dalam bahasa Inggeris, dalam bahasa sekarang kan, iaitu maknanya satu benda yang banyak yang macam lebih tinggi. Asalnya perkataannya adalah ab tu ialah maknanya seorang yang kembali, raji'un, orang yang kembali. Tetapi apabila orang tu banyak kembali maka disebut awab. Awab ni artinya iaitu Nabi Daud ni dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala kerana dia ni awab. Awab ni apa? Iaitu banyak kembali kepada Allah. Dalam apa-apa keadaan pun dia akan kembali kepada Allah. Dia akan menjara diri kepada Allah. Bersesuaian dengan tema sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama tentang surah Sad ini. Temanya adalah istislam, iaitu istislam ni iaitu menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? So dalam surah ini temanya adalah awab. Temanya ialah apa? Menyerah diri dengan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala kalau sekiranya kita telah melakukan apa-apa kesalahan. Okey. Jadi Allah Taala telah beberapa cerita dalam surah Sad ini, dan yang pertama ni ialah Allah Subhanahu wa taala cerita tentang Nabi Daud alaihi salam dalam muka surat 454 pada pagi ni, iaitu Allah berkata kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada kita semualah, iaitu apa? Isbir ala ma yaquluna wazkur abdana Dawuda zal aid innahu awwab. Sadaqallahul azim. Allah Ta'ala berkata kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, isbir, bersabarlah, ala ma yaqulun, di atas apa yang mereka katakan. Mereka katakan, siapa yang berkata ni? Iaitu orang-orang kafir, orang-orang yang menentang Islam, orang-orang yang menolak Islam. Mereka akan berkata. Allah Subhanahu wa taala menggunakan lafaz di sini yaqulun. Yaqulun ni artinya ialah dalam bahasa Arabnya ialah fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' ni ialah satu fi'il, satu perbuatan yang dilakukan sekarang ataupun akan datang. Jadi maknanya kalau ikutnya, kenapa digunakan perkataan untuk akan datang dan sekarang, sedangkan kata-kata tu telah dikatakan oleh orang-orang kafir kepada Nabi pada masa yang lalu, iaitu telah berkata kalau ikutnya kan. Jadi kalau ikutnya lah maknanya ialah bersabarlah kamu wahai Muhammad dengan apa yang telah dikatakan oleh orang-orang kafir terhadap kamu. Tapi Allah Ta'ala menggunakan perkataan mudhari',
lafaz mudhari' menunjukkan iaitu bersabarlah dengan apa yang sedang dikatakan dan akan dikatakan oleh orang kafir terhadap kamu. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala dalam penjelasan para tafsir, ulama tafsir, dikatakan bahawa perkataan mudhari' di sini adalah menunjukkan kepada lepas dan akan berlaku juga lagi. Jadi boleh difahami di sini ialah bahawa ianya akan telah berlaku dan juga akan berlaku lagi selepas daripada ini. Maknanya dia takkan stop. Jadi celaan, bangkangan, penolakan orang-orang kafir, orang-orang yang menolak Islam ni akan berlaku sampai kiamat. Jadi oleh kerana itu apa tindakan kita? Isbir ala ma yakulun. Bersabarlah wahai da'i, wahai pendakwah semua pada hari ini, pada hari lepas, dulu dan juga pada akan datang. Mereka ni orang-orang yang menolak Islam ni akan tetap berkata ma yakulun. Kemudian untuk menghiburkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Allah Taala bawa cerita Nabi Daud, iaitu apa? Wazkur, ingatlah abdana, hamba kami Daud, zal aidi. Zal aidi iaitu yang mempunyai, dalam bahasanya mempunyai tangan. Arab bila digunakan perkataan zal aidi ni untuk menunjukkan seseorang yang mempunyai mempunyai kekuatan. Kekuatan apa? Kekuatan dalam segala-galanya. Kekuatan ketenteraan, kekuatan keilmuan, kekuatan apa yang jadi zal aidi. Jadi Nabi Daud ni Allah Taala beri kepadanya zal aidi. Kemudian innahu awwab. Tapi Allah Taala puji dia di sini ialah apa? Iaitu dia ni seorang yang awwab, yang sentiasa kembali kepada Allah. Jadi kita ni dalam hidup kita pada hari ini kan, kita sepatutnya ambil pengajaran daripada sini, iaitu apa? Iaitu kita mestilah sentiasa kembali kepada Allah. Memang kita ni melakukan kesalahan. Nabi Daud sebab seorang Nabi, dia maksum, tetapi dia tetap kembali kepada Allah dalam apa-apa yang dirasakan silap dalam hidup dia, maka dia akan kembali kepada Allah. Maka apatah lagi kita ni yang banyak kesalahan, sepatutnya lah lagi kita ni awab, sepatutnya kita ni banyak kembali kepada Allah dengan taubat dan sebagainya. Jadi Allah Ta'ala terus cerita tentang Nabi Daud ni, inna sakharna al-jibala, kami tundukkan untuknya. Taskhir ni subhanallazi sakhkhara lana tu, bila kita naik kenderaan. Jadi di sini Allah Taala beritahu kepada kita bahawa Nabi Daud ini Allah Taala telah tundukkan untuknya bukit-bukit dan gunung-gunung. Ma'ahu yusabbihna bil asyi wal isyraq. Dan mereka semua ni iaitu gunung-gunung ini bertasbih bersama-sama dengan Nabi Daud ni pada waktu al-asyi petang dan juga isyraq. Bila disebut al-asyi isyraq ni maknanya pagi dan petang, maknanya hampir keseluruhan waktu lah. Walaupun al-asyi ni kalau ikut dalam bahasanya ialah bermula daripada waktu zuhur sehinggalah matahari jatuh. Asyi. Kemudian isyraq ni ialah artinya ialah ketika pagi, iaitu selepas daripada matahari naik. Sebab asyuruk tu ialah ketika matahari naik, syuruk. Tapi apabila selepas daripada matahari tu dah naik dipanggil isyraq. Setengah ulama mengatakan isyraq dan juga duha ni adalah sama. Jadi sebab tu ada setengah ulama tafsir mengatakan isyraq di sini waktunya ialah waktu duha. Jadi artinya kat sini ialah Allah Subhanahu Wa Taala memberitahu kepada kita, memberitahu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahawa Nabi Daud ini hebat dia. Allah Taala telah tundukkan sehingga bukit-bukit itu bertasbih. Apa maksud tasbih bukit di sini? Ada yang kata, ulama kata tasbih sini adalah tasbih yang dipanggil lisanul hal, iaitu bertasbih lah kan, memang bertasbih. Tapi ulama-ulama mengatakan, ulama lain mengatakan, ulama tafsir mengatakan apa, iaitu tasbih di sinilah tasbih betul-betul, iaitu berbunyi maknanya, iaitu tasbih, iaitu lisanul maqal, iaitu berbunyi, boleh didengari. Jadi sebab dia kata kalaulah lisanul hal, memang bukit-bukit ni bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tak perlu sebutlah benda tu. Tetapi apabila Allah Ta'ala sebut sini kan bil asyi wal isyraq, pagi dan juga petang tu pada waktu pagi dan pada waktu, artinya ialah bahawa memang tasbih ini memang tasbih betul-betul yang dapat didengari. Kemudian wat-tayra, dan kemudian lagi bukan sekadar apa ni bukit, al-jibala, kita tengokkan al-jibala baris atas, kemudian at-tayra juga baris atas. Kenapa at-tayra di situ adalah dipanggil ataf, dan situ ialah dan bukit. Jadi kami telah tundukkan untuk Nabi Daud ini tasbih bersama-sama dengannya. Yang pertama sekali ialah bukit, dan yang kedua ialah at-tayr, burung-burung. Wat-tayra mahsyurah, Allah Ta'ala telah kumpulkan burung-burung itu untuk apa? Untuk bersama-sama yusabbihna,
untuk bertasbih bersama-sama. Ini maknanya bunyi burung-burung tu pada masa tu ialah burung-burung akan berkumpul dan dikatakan berkumpul di atas kepala Nabi Daud AS dan kemudian bertasbih bersama-sama dengan Nabi Daud AS. Hari ini kita terpaksa buat dalam ni sebab hujan di luar, jadi tak dapatlah bersama-sama dengan burung-burung. Biasanya kita akan ada bersama-sama burung yang ada di keliling kita, biasanya kan di tepi masjid Jami' Asri, biasanya akan ada burung yang banyak kan akan berterbanganlah di keliling kita, tapi hari ini tak ada. Tapi bukanlah maknanya kita nak kata burung tu kita ni dah jadi Nabi Daud pula, tidak. Tetapi maksudnya ialah burung tu sebenarnya bila Allah Ta'ala bercerita kat sini bukit, Allah Ta'ala cerita pasal burung kan, sebenarnya mereka ini sebenarnya bertasbih dari segi lisanul halnya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Walaupun tidaklah bertasbih bersama kita, tetapi burung-burung tu makhluk Allah Ta'ala yang mana mereka tu sama ada burung benda yang hidup atau benda yang nampak macam mati. Bukit tu macam mati lah kan, bukit ke batu ke rumput ke dan sebagainya, sebenarnya semua tu adalah bertasbih kepada Allah. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi, sebagaimana dalam ayat yang lain, iaitu Allah Ta'ala sebutkan bahawa telah bertasbihlah apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, apa yang ada di antara keduanya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kullun lahu awwab, semuanya kullun lahu. Lahu situ ada dua pendapat situ, sama ada dikatakan lahu tu hu tu ialah Nabi Daud, ataupun satu lagi hu adalah Allah. Tapi pendapat yang kuat mengatakan ialah kullun lahu awwab, semuanya adalah awwab kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lahu tu lillahi. Seterusnya ayat yang ke-20 dalam muka surat 454 ni ialah Allah Ta'ala kata wasyadadna mulkahu, Allah Ta'ala kuatkan kerajaannya. Jadi macam-macam mana caranya ialah dengan terpulang kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi apa yang berlaku ialah banyaknya pengikutnya, banyaknya tenteranya. Allah Ta'ala beri kemenangan kepada Nabi Daud, Allah Ta'ala beri rasa ketakutan kepada musuh-musuh Nabi Daud. Allah Ta'ala macam-macam cara Allah Ta'ala beri kepada Nabi Daud ni sebab Allah Ta'ala nak pukul. Jadi ertinya kan dalam hidup kita ni kan, apa-apa saja kedudukan kita sebenarnya terserah kepada Allah. Sebab itulah kita kena berpegang kuat kepada Allah dan kita berserah diri kepada Allah. Dan kalau ada apa-apa yang berlaku, sama ada Allah Ta'ala cabut semula kekuasaan kita, pangkat kita, Allah Ta'ala beri pangkat kepada kita, maka itu semua adalah pemberian Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita kena yakinkan bahawa tidak ada suatu makhluk pun yang mampu untuk mencabut kuasa kita, mencabut pangkat kita, mencabut apa yang diberikan kepada kita tu, melainkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala nak cabut, maka Allah cabut. Kalau Allah Ta'ala nak beri, Allah beri. Kalau Allah nak kuat, Allah kuat. Jadi sebut sini wasyadadana mulkahu, kami telah beri kekuatan kepada. Sebab itulah kita dengar Nabi Daud ni telah menjadi seorang raja yang hebat, dan kemudian anaknya Nabi Sulaiman menjadi seorang raja yang hebat. Semua tu adalah pemberian Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa atainahul hikmah. Tak cukup dengan tu, Allah Ta'ala beri kepada dia apa? Al-hikmah. Apa dia hikmah ni? Wisdom. Dalam terjemahan sekarang lah kan, kebijaksanaan. Iaitu dia nampak satu benda yang orang tak nampak. Kita kadang-kadang kita nampak satu benda, itu nampak benda biasalah benda kan. Kita nampak depan mata kita kan. Kita nampak oh ni coklat belakang ni kan. Oh ini hitam sini kan. Oh ini putih. Itu kita nampak dah. Tapi yang di sebalik tu, itu nama dia Al-Hikmah. Sebagaimana Ibnu Abbas dia nampak kan. Dia nampak iaitu apa? Bila turunnya ayat iza ja'a nasrullah wal fath, apabila telah datang kemenangan, pertolongan daripada Allah Ta'ala. Jadi kemudian akhir ayat tu fasabbih, Allah Ta'ala bertasbihlah dan istighfarlah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi Sayyidina Umar bila bertanya kepada para sahabat yang lain apa erti surah ni, mereka berkata bila kita dapat kemenangan kita kena bertasbih. Tapi Ibnu Abbas bila ditanya kepada dia oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, dia berkata bahawa aku nampak dengan turunnya surah ini menanda dekatnya waktu wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu nampaknya hikmah. Jadi hikmah memanglah kan, Ibnu Abbas ni Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berdoa kepada dia, Allahumma rzuqhu al-hikmah. Allahumma, dia banyak doa kan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ibnu Abbas, antaranya ialah alimhu ta'wil, antaranya ialah faqihu fid din, dan antaranya ialah al-hikmah, diberikan hikmah, dan itulah dikatakan sebagai hikmah. Jadi Nabi Daud alaihi salam ini dia telah wa atainahu al-hikmah, kemudian wa faslal khitab. Faslal khitab ni ialah dia dapat memutuskan satu perkara sehingga orang nampak benda ni dengan benda ni.
Sehingga dia dapat apa-apa membuat keputusan, apa-apa menceritakan satu benda, sehingga orang nampak bahawa benda ni lebih betul daripada benda ni. Itu maknanya faslul khitab, iaitu kalau orang bergaduh ke, kalau orang di antara dua orang ke, ataupun kita orang ni confuse kan ni ke ni ke, dia boleh ceritakan sehingga benda tu dia nampak di antara hak dan batil, di antara zalim tak zalim, macam-macam lah, macam-macam penafsiran ulama. Tapi itu maksud faslul khitab, faslul khitab. Kemudian wahal ataka naba'ul khasmi iz tasawwaru al-mihrab. Kemudian Allah Taala bertanyalah kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahal ataka, macam kamu tahu tak, itulah bahasa kita kan, kamu tahu tak cerita tentang satu kisah ni al-khasmi. Dia kata naba'ul khasmi, satu berita tentang khasmi. Khasmi tu ialah orang yang bergaduh lah di antara dua orang. Dia bertengkar lah kan, orang ni cakap macam ni, orang ni cakap macam ni. Istasawwaru, ni cerita ni kan. Jadi maknanya cerita ni Allah Ta'ala tanya kepada Nabi Muhammad. Maknanya kalau kamu tak tahu, okey, sekarang Allah Ta'ala nak cerita, iaitu kisah mana? Kisah mana? Kisah iaitu ketika dua orang yang bergaduh, yang bertelingkah ni, dia ni tasawwaru. Tasawwaru ni ialah panjat apa ni, sur. I'tilak, dia kalau dalam bahasa Arab dia kata i'tilak usur iaitu panjat pagar. Itu tasawwaru. Jadi kalau sur tu pagar, bila tasawwaru tu ialah seorang yang naik ke atas tu, naik tu, iaitu al-mihrab. Mihrab tu ialah tempat ibadat Nabi Daud alaihissalam. Tapi tempat ibadat macam mana? Iaitu ada dikatakan bahawa Nabi Daud ni telah khususkan tempat untuk beribadah dia, bilik dia. Jadi orang tak boleh masuk lah biasanya kan, sebab dia sentiasa, sebab dia bahagikan, dikatakan Nabi Daud ni dibahagikan waktunya kepada tiga, satu untuk rakyat dia, satu untuk ibadah kepada Allah, dan satu untuk dengan isteri-isteri, dengan family dia. Jadi pada masa dia ni berada dalam mihrab dia ni, kalau ikut tak boleh masuk, tiba-tiba ada orang masuk. Jadi izdakhalu ala Dawuda, ketika mereka ni masuk kepada Nabi Daud alaihissalam, fafazi'a minhum. Jadi Nabi Daud terkejut. Kenapa terkejut? Kerana tak minta izin, kerana masuk secara ni kan. Jadi oleh kerana tu kan, jadi Nabi Daud takut ni orang nak bunuh aku ke. Jadi sebab tu. Tapi orang tu berkata, orang berdua tu kata, qalu la takhaf, jangan kamu takut. Dia kata pula kan, dia kata kan, jangan kamu takut. Khasmani bagha ba'duna ala ba'din, kami berdua ni adalah orang yang bertelingkah kan, orang yang adalah kan khosman, kami macam bergaduh lah kan, adalah benda yang kami bergaduh di antara dua ni kan, bukan bergaduh bertumbuk, tapi maknanya bergaduh situ ialah bergaduh bertelingkah, berlaku bertelingkah kan. Ba'duna ala ba'din, seorang ni kata bara lah, menindas lah, kata bara tu kan, kepada salah seorang yang lain, fahkum bainana bil haq, kamu hukumkan di antara kami ni dengan kebenaran, maknanya dengan betul-betul lah kan, hukum betul-betul kan, mana satu betul ni. Wala tushtik, dia kata jangan kamu menzalimi. Wahdina ila sawa'is sirat, tunjukkan kami mana satu yang betul, jalan yang betul. Kemudian inna haza, kemudian dia pun sebutlah salah seorang daripada tu dia dua orang, seorang tu yang didakwa, seorang tu yang mendakwa. Jadi yang mendakwa ni bercakap dulu, inna haza akhi, dia kata saudara aku ini, dia panggil saudara kan, nak menunjukkan bahawa hubungan dia tu rapat. Ada setengah pendapat mengatakan bahawa mereka berdua ni adalah adik-beradik, tapi tak apalah mana sama ada mereka ni adik-beradik ke, mereka ni rapat berdua ke. Tapi yang seorang ni kata inna haza akhi, dia kata lahu tis'un wa tis'una na'jah, dia ada 99 ekor kambing. Najah ni ialah kambing betina, ataupun kadang-kadang digunakan najah ni untuk lembu betina. Jadi dia ada 99 ekor kambing. Waliya najatun wahidah, dan aku pula ada seekor kambing saja. Kemudian apa? Faqala akfilniha, tiba-tiba dia berkata kepada aku, dia kata beri pada akulah. Macam mana dia kata berikan? Maknanya dia minta beri. Wa'azzani itu ialah maknanya dia ni pandai sampai ghalabani tu dapat mengalahkan aku fil khitab, dalam berdebat. Aku cakap macam ni, dia cakap macam ni, akhirnya macam kata-kata dia tu macam dapat mencapai macam logik lah, macam tu kan, sampai aku tak boleh nak balas dah kata-kata dia tu. Jadi qala, jadi apa kata Nabi Daud pada ketika itu bila nak membuat keputusan ni? Dia kata ni kan, dia tak sebut di sini cerita, iaitu adakah Nabi Daud ni bertanya kepada seorang lagi tu,
ataupun cukup saja seorang tu mendakwa terus dibuat hukuman. Jadi menurut ahli tafsir tidak, kerana itu adalah merupakan satu kezaliman. Allah Ta'ala cuma tak cerita di sini, iaitu apa? Nabi Daud ni bertanya pula kepada orang yang didakwa tu, orang yang mempunyai 99 tu. Jadi sebenarnya Nabi Daud tanya dia, betul ke macam tu? Jadi dia jawab betul, yes betul. Jadi berkatalah Nabi Daud kepada orang tersebut. Jadi dia kata apa? Qala laqad zalamaka bisu'ali na'jatika ila ni'ajih. Kamu ni telah menzalim, laqad zalamaka bisu'ali na'jatika ila ni'ajihi. Dia sebenarnya, jadi Nabi Daud berkata, membuat keputusan dia, iaitu benda ni, kau ni dah buat zalim lah. Sebab apa? Sebab kau dah ada 99, kau minta lagi satu, yang dia tu ada satu kan, lepas tu dia minta pula beri kepada kau. Jadi benda ni adalah satu kezaliman. Nabi kata wa inna katsiran minal khulata. Kemudian Nabi Daud telah memberi selepas daripada membuat hukuman dia tu, dia kata inilah satu kezaliman. Kemudian dia memberi satu penerangan kenapa dia kata macam tu dan apa hakikat yang berlaku. Dia buat satu statement lah kan, satu kenyataan, satu kaedah, satu peristiwa yang banyak berlaku, iaitu apa? Dia kata wa inna katsiran minal khulata. Khulata sini ialah syuraka sini, iaitu orang-orang yang bersyarikat kan, orang-orang yang, itulah makna orang yang buat kerja bersama-sama ni. Nabi Daud kata katsiran minal khulata, banyak daripada orang-orang yang buat kerja macam ni la yabghi ba'duhum ala ba'din, banyak di antara mereka ni yang menzalimi di antara satu sama lain. Illal ladzina amanu wa amilus solihat, kecuali orang tu beriman dan orang tu beramal soleh. Tapi mereka ni wa qalilum mahum, tapi orang yang macam tu sikit. Jadi erti kat sini bahaya kan. Bila kita ni kan bersyarikat, bila kita ni kan kan bersama-sama lah kan, membuat kerja bersama-sama kan, jadi akan banyaklah berlaku terutama dalam masalah harta ni. Dalam masalah harta kan, kita bersyarikat, membina syarikat, membuka syarikat dan sebagainya, kadang-kadang banyaklah kezaliman ataupun kita terambil hak orang lain dalam khutbah. Jadi ini Nabi Daud menceritakan, Allah Ta'ala ceritakan melalui lisan Nabi Daud ni, ialah benda itulah banyak berlaku kan. Kemudian tapi dia kata melainkan orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Wa qalilum mahum, tapi mereka tu sikit yang macam tu. Wa zanna Dawudu annama fatannahu fastaghfara rabbahu wa kharra raki'an wa anaba. Dan selepas daripada habis cerita tu dan Nabi Daud pun sedarlah kan, zanna, dia kata zanna Dawud annama fatannahu. Kenapa disebut sini Nabi Daud pun menyangkalah bahawa kan, semua merasailah bahawa semua benda yang berlaku ni adalah merupakan fitnah kepada dia. Fitnah sini bukan fitnah sini adalah cubaan. Cubaan, ibtila daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepadanya. Macam mana pula kisah ni tiba-tiba jadi fitnah, jadi ujian kepada Nabi Daud? Macam mana dia rasa bahawa benda ni sebenarnya cubaan untuk aku? Ada kisah Israiliyat tentang sini, tentang perkara ni. Kisah Israiliyatnya apa? Iaitu ni kisah tak betul sebab banyak disebutkan dalam kitab-kitab tafsir. Iaitu apa? Iaitu dikatakan pernah Nabi Daud ni ketika dia semayang, tiba-tiba dia tengok seorang perempuan tu cantik. Kemudian dia cek tengok perempuan tu adalah merupakan isteri kepada seorang panglima tentera dia yang bernama Uria. Jadi akhirnya macam mana Nabi Daud nak kepada perempuan tu, dia kata dalam kisah tu yang mengarut tu kan. Jadi dia kata bila nak kepada perempuan tu, tapi itu isteri orang. Jadi macam mana dia buat? Dia kata dia hantar panglima tentera tu untuk pergi berperang, sehingga masuk dalam peperangan yang dahsyat sehingga orang tu mati, Uria tu mati. Jadi bila Uria tu mati, maka perempuan ni dah jadi janda kan. Jadi dia pun berkahwinlah dengan perempuan tu. Jadi kisah ni masyhur, kisah ni kan. Sehingga dikatakan bahawa inilah dia apa yang berlaku seperti seekor kambing, 99 ekor kambing tu nak uji kepada dia. Jadi sebenarnya ulama-ulama telah cek balik hadis ni, cek balik cerita ni, cek balik tafsir ni, dan ulama-ulama seperti Ibnu Katsir, As-Sa'di dan juga lain-lain telah memberi kata putus, iaitu apa? Sebenarnya adalah cerita ni adalah satu cerita yang tak betul. Kenapa? Hujah-hujahnya, dalilnya, periwayatannya adalah diriwayatkan oleh orang-orang yang matruk, yang dhaif, yang dahsyat, dan jadi akhirnya ditolak.
Sebab apa? Banyaklah sebab-sebab ditolak oleh ulama, kerana antaranya dikatakan bahawa apa? Kerana tidak mungkin seorang Nabi Daud yang hebat, yang begitu rupa, maka tiba-tiba buat benda-benda yang tak patut tu kan. Jadi oleh kerana itulah ulama-ulama tafsir seperti dalam Al-Wasit kan, dan dia tak sebutkan benda ni kan, dia menolak benda ni dan dikatakan zanna Daud tadi ialah Nabi Daud menyangka tu, merasai itu ialah sebenarnya adalah cubaan untuk dia. Ialah maksudnya apa? Iaitu maksudnya ialah ketika dia menyangka bahawa orang ni nak bunuh aku ke, perasaan sangka tu adalah perasaan sangka yang salah maknanya kan. Itulah perasaan yang mana menyebabkan dia ni kembali kepada Allah, dia istighfar kepada Allah, dan dia kharra raki'an wa anab, dia pun tunduk kepada Allah. Raki'an tu dikatakan juga adalah sujud kan, raqa' dan sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala, wa anab dan kembali kepada Allah, menyesal. Tengok kan, walaupun bukanlah perkara itu satu kesalahan yang besar, tetapi bagi seorang Nabi, bila melakukan satu benda yang walaupun kecil, maka dia rasa benda itu adalah besar. Jadi itulah sepatutnya kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun kesalahan yang kecil kita buat, tapi kita mesti rasa bahawa ia yang besar. Kenapa? Kerana kita mesti merasai kepada siapa yang kita bersalah, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan apa kesalahan kita tu, tetapi kepada siapa bersalah. Sebab kalau kita, contohlah katakan, kalau kita bila menghadap raja, satu kesalahan yang kecil pun kita akan merasa benda itu adalah besar. Tapi kalau orang-orang biasa je, kita buat tak kisah pun tak apa kan, tak pakai baju macam mana, pakai kasut macam mana kan. Tapi bila kita menghadap orang besar, menghadap orang yang mempunyai kedudukan, maka mestilah kita merasa kita buat satu benda yang terbaik kan. Maka begitulah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah adalah raja langit, bumi dan segala-galanya. Maka sepatutnya bila kita buat satu kesalahan yang kecil, yang damai, yang walaupun simple kan, tetapi kita merasa lah dia kita buat salah sekarang kepada Allah yang Maha Besar. Ayat yang terakhir, yang jadi Allah Ta'ala telah ampunkan dia. فَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآبَ. Dan kami telah ampunkan dia, dan juga wa inna lahu indana la zulfa, dan dia dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Zulfa itu dekat, wa husna ma'ad, dan itulah sebaik-baik tempat. Okey. Kemudian ayat yang terakhir, ya Daud inna ja'alnaka khalifatan fil ardi. Jadi oleh kerana ayat ni saya rasa penjelasan dia agak panjang, perlu penjelasan yang panjang, iaitu ayat yang ke-26. insya-Allah lah terpaksalah kita sambung untuk next ni, insya-Allah next session. Sebab apa? Kita dah habis 35 minit kan. Jadi saya minta maaf lah terpanjang sikit pada hari ini. Jadi insya-Allah kita akan sambung pada ayat 26 dan juga muka surat 455 esok pagi, insya-Allah. Esok pagi hari Selasa 6 hari bulan Oktober. Setakat itu saja aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum terlupa, jangan lupa insya-Allah saya nak ingatkan kembali, sharekan perkara ni, sharekan link ni kepada semua antum semua, tuan-tuan semua, puan-puan semua kan yang ada, masukkan supaya kita dapat sesi kita ni dapat dimanfaatkan oleh semua orang di atas dunia ini, insya-Allah, yang ada telefon, yang ada komputer, yang insya-Allah kan. Jadi wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.